رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Kamu menjadi manusia yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis yang panjang, saya ambil sebahagian daripadanya. Lis-shaim farhatani, farhatun 'inda iftari wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Maksudnya, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, iaitu kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika bertemu Tuhannya. Yang pertama ialah kegembiraan di dunia, kita dapat makan, berbuka puasa. Kegembiraan yang kedua ialah kegembiraan di akhirat, kita dapat bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang saya kasihi sekalian, Ramadan adalah satu bulan yang sangat istimewa, yang Allah Ta'ala khususkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan kepada hamba-hambanya berbagai amal ibadat, berbagai amal-amal kebajikan yang diganda berlipat kali pahalanya. Yang digandakan pahalanya berlipat kali ganda dalam semua amal-amal yang kita lakukan. Lebih-lebih lagi apabila berkait dengan puasa. Setiap amalan anak Adam ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi pahala kepada kita. Setiap amal kita Allah Ta'ala beri pahala. Kullu amali bani Adam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani Adam yudha'aful hasanah, yudha'aful hasanatul ashru amsalha ila sab'ami'ata dha'f. Qala Allah azza wa jalla, illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bi, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kata Nabi, setiap amal anak Adam itu, sama ada amal ibadat, amal kebajikan, amal gotong royong, dia dia menunaikan ibadat, berzakat, berhaji, bersedekah, apa sahaja, Allah Ta'ala gandakan dia 10 sehingga 700 kali ganda. Kemudian Allah menyebut dalam hadis kursi, illa shaum, malaikat puasa, fa innahu li, puasa itu untuk aku, wa ana ajzi bi, dan aku sahajalah yang akan membalasnya. Malaikat tak campur tangan, malaikat pun tak tahu, yang tahunya hanyalah Allah Ta'ala sahaja. Amal lain malaikat tahu, boleh diberi sekian tahu, tetapi puasa menjadi rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa syaum, malaikat puasa sahaja.
yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia meninggalkan syahwahnya, makannya, min ajli, kerana aku, kata Allah. Maka sahabat-sahabat sekalian, hendaknya kita ini menunaikan puasa yang sebenar-benarnya, puasa yang betul-betul bernilai, bukan puasa mengikut cara kita sendiri. Seumpamanya kalau kita nak solat, Allah Ta'ala ajar melalui Nabi Muhammad, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu tengok aku salat. Kalau kita nak buat haji, khudhu anni manasikakum, ambillah daripada aku pekerjaan haji kamu. Rasulullah suruh tengok dia. Bukan kita buat amal-amal ibadat ini ikut cara kita. Maka begitulah juga puasa. Nabi SAW mengajar kepada kita bagaimana puasa yang dikehendaki oleh Allah, puasa yang akhirnya melahirkan manusia yang bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, yang percaya adanya Allah, yakin adanya Allah, dan orang yang yakin adanya hari akhirat, hidup selepas daripada mati, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu. Tujuan la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang yang bertakwa. Sahabat sekalian, seandainya kita berpuasa, tapi tak jadi orang yang bertakwa. Kita berpuasa mulut tidak makan, tidak minum, tapi mulut kita macam biasa je mengumpat orang. Mulut kita macam biasa saja menipu orang. Mulut kita macam biasa saja memfitnahkan orang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawl az-zur wal 'amala bi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Kata Nabi, barang siapa yang tidak meninggalkan ucap kata yang kotor, yang tak baik, dan beramal dengannya, maka tidak ada hajat bagi Allah bahawa orang itu meninggal makannya dan minumnya. Maknanya awak tak payah puasa lah. Sahabat yang saya kasih sekalian, ini nak menunjukkan kepada kita bahawa kalau kita berpuasa, pastikan puasa kita ialah puasa yang berkualiti. Puasa yang berkualiti ini bukan sahaja Allah Ta'ala siapkan puasa itu, disiapkan dengan ibadah-ibadah yang berkait dengan puasa, khususnya berkait dengan solat. Bila kita nak berpuasa, ada ibadat lain sekali. Kita dikehendaki menunaikan solat tarawih. Bukan sahaja kita solat tarawih, kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Sebagaimana malaikat Jibril alaihissalam, setiap malam malaikat Jibril alaihissalam turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallam baca, Nabi mengulang kaji, Nabi memperdengarkan bacaannya kepada malaikat Jibril alaihissalam tiap-tiap malam. Begitu juga bulan Ramadan ini, ibadat yang terbaiknya apa dia? Bersedekah. Afdalus sadaqah sadaqatul Ramadan. Sedekah yang paling baik ialah sedekah di bulan Ramadan. Dididik kita, anjur kita. Nabi SAW seorang yang sangat pemurah. Lagi pemurah Nabi dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Maka sahabat sekalian, ibadat ni pun kita kena ikut sekali.
Bukan sahaja puasa, kita menunaikan solat tarawih. Bukan sahaja solat tarawih, kita bersedekah. Termasuk kita menghabiskan duit sikit sebanyak untuk memberi buka orang berbuka puasa. Termasuk dalam bersedekah. Dianjur kita. Tapi kita jadi malas. Mari kedekut. Kita tak nak bersedekah. Sayang duit kita. Kalau aku beli kerma sekian banyak, satu kotak mungkin habis RM12, RM14. Lepas tu saya datang berbuka dengan orang ramai. Kemudian saya edarkan kerma saya itu. Habis duit aku RM14. Elok aku datang ke tempat orang berbuka, aku tak bawa apa-apa. Untung aku. Agak-agak ada tak dalam kepala kita seumpama itu? Ada juga Ustaz. Ustaz, ada juga. Ni kita nak bedah ni, nak bedah diri kita ni. Tak ada gunanya sahabat sekalian puasa ini berjalan tanpa kita mengambil kira bagaimana ibadat-ibadat yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita, sekalipun sunnah, termasuk menunaikan salat secara berjamaah. Sebab itu kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, jangan sampai ada di kalangan kita ini sehingga dia termasuk di kalangan manusia yang disebut Ramadaniyun. Ini tajuk saya tapi dia tak keluar kat skrin lagi. Kadang-kadang betul juga komputer ni dia dah biasa dengan HDMI. Dia tak nak lagi kalau kita masuk VGA. Ada juga begitu. Kadang-kadang memang dia sengaja tak nak bagi kita nampak nasib tuan-tuan atau macam mana. Saya dah siap dah tajuk untuk tuan-tuan. Tajuk kita apa dia? Ramadaniyun, Rabbaniyun. Itu tajuk kita. Tajuk kita malam ini ialah Rabbaniyun dengan Ramadaniyun. Apa makna Rabbaniyun? Rabb maknanya Tuhan. Muazzin boleh get lagi supaya saya mengerti lah. Lepas mengerti kita sembahyang isyak. Lepas sembahyang isyak kita sambung pula 15 minit. Lepas tu kita berhenti balik rumah. Jangan sembahyang tarawih. Kita akan sambung lepas ni. Bawa masuk tajuk kita. Apa mana? Rabbaniyun, Ramadaniyun. Yang dikehendaki kita, kunu Rabbaniyin wala takunu Ramadaniyin. Jadilah kamu hamba-hamba Tuhan dan jangan kamu menjadi Ramadaniyin, hamba-hamba Ramadan. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini kita azan isyak dulu. Kita sembahyang isyak. InsyaAllah lepas isyak kita ambil lagi 5 minit untuk kita menyambung tajuk kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.